Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu hangat malam ini, jauh sangat beza kebijaksanaan Perdana Menteri Anwar Ibrahim dengan pembangkang. Ada netizen kata, kenapa nak cakap perkara ini lagi, sedangkan sudah terang lagi bersuluh. Pembangkang yang ada sekarang ini, kata netizen, pembangkang yang kurang berfungsi dalam semak dan imbang. Hari ini, sekali lagi ditulis oleh Ahmad Mursi, bahasa yang baik ini dinamik, akan terus hidup dan berkembang. Sebaliknya, yang mati, jumud dan beku hanyalah otak walaun. Ketimbang bahasa Melayu juga tetapi digunakan di Indonesia daripada bahasa Jawa. Maksudnya berbanding dengan atau daripada. Kalaupun tiada dalam kamus bahasa Melayu waktu ini, tidak bermaksud kita tidak boleh kembangkan dan masukkan. Banyak perkataan dalam kamus tidak wujud pun 10 hingga 20 tahun dulu dan diceduk dari bahasa lain, seperti log masuk, swafoto, penstriman, i-dompet, tular, dan lain-lain. Bahasa Latin contoh bahasa yang mati dan tidak berkembang walaupun menjadi bahasa rasmi Empire Rome. Pemimpin hebat yang visionary, ada wawasan jauh ke depan, mahu melihat bahasa dan budaya masyarakat kita berkembang. Pemimpin jumud pula akan menarik masyarakat ke belakang dan gagal memahami realiti semasa. Jika kita belajar banyak kosakata baru dalam ucapan Perdana Menteri ke-10, kita juga belajar banyak perkataan tradisional dari ucapan Haji Hadi, seperti kerangga, ikan seluang, kera dan tupai, dajal, itik tempang, dan lain-lain. Kalau dengar ucapan Perdana Menteri ke-10 dalam bahasa Inggris, ramai yang kena buka semula kamus walhal hari-hari bertutur. Kita pilihlah, nak ikut siapa? Sama ada pilih untuk jadi lebih cerdik atau lebih dungu. Orang yang kaya kosakata biasanya kerana banyak membaca. Jadi, mereka tidaklah perlu menegakkan hujah atau menyampaikan mesej dengan bahasa kesat, mencaci, mencarut, melabel, dan lain-lain. Saudara-saudara sekalian, nampak sekali beza antara walaun dengan Anwar Ibrahim. Nampak juga beza antara Anwar Ibrahim, kebijaksanaan Perdana Menteri Malaysia, dengan pembangkang. Pembangkang tak habis-habis mencari isu untuk menghentam Anwar Ibrahim. Ucapan Anwar Ibrahim yang penuh dengan semangat, penuh dengan kosakata yang baru, bahkan penuh dengan pesona, turut menjadi kecaman walaun. Bayangkan saudara, sudah habis modal, tak tahu lagi nak jatuhkan Anwar Ibrahim bagaimana. Nak jatuhkan melalui pintu belakang tak dapat, menjatuhkan melalui pintu depan tak dapat, menjatuhkan daripada tebuk atap lagi tak dapat. Akhirnya, apa saja tindak tanduk Anwar Ibrahim boleh jadi bahan, boleh jadi ejekan. Semalam, isu tentang Anwar Ibrahim tak ambil gaji pun turut menjadi isu remeh-temeh di Parlimen. Dan yang lebih hebat lagi ialah hal tentang penggantungan Wan Faisal di Parlimen gara-gara menyuarakan isu ataupun menyuarakan fakta daripada surat layang, turut menjadi perjuangan para walaun dan juga pembangkang. Bayangkan orang sibuk nak berbahas tentang belanjawan 2025, dia pula sibuk nak memperjuangkan kesilapan dia sendiri. Dah benang basah nak pula ditegakkan lagi. Siapa suruh, kata netizen, siapa suruh Wan Faisal membawa isu yang datang daripada kabar angin. Kata netizen, memang sesuailah dia dihukum 6 bulan gantung Parlimen kerana perkara itu menjadi pengajaran kepada ahli-ahli Parlimen yang lain supaya lebih berhati-hati. Jadi, kalau nak mencari modal politik, carilah yang benar-benar berwibawa.
Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Berita malang untuk Najib, kata netizen, apabila isu ini mula tular. Kemarin apabila Menteri KDN menyatakan ada 20,000 pesalah yang mungkin akan dapat tahanan rumah. Netizen mula membayangkan bagaimana jika salah seorang daripada mereka itu ialah Najib mendapat tahanan rumah. Namun demikian, apabila penganalisis dan ahli akademik mengatakan perkara ini, Najib bukan orang yang boleh mendapat tahanan rumah tersebut. Jika benar pesalah, kata netizen ataupun penganalisis politik, jangan benar pesalah sabit kepentingan awam menjalani tahanan rumah. Penganalisis berkata RUU tahanan dijangka dibentang tahun depan dengan untuk kurangkan kos tahanan dan juga operasi, bukan bebas Najib Razak. Ini berita yang amat mendukacitakan Najib. Rang undang-undang tahanan rumah bakal dibentang di Parlimen tahun depan dianggap tiada kaitan dengan usaha pembebasan bekas Perdana Menteri Najib Razak daripada pemenjaraan. Penganalisis politik Muhammad Taufik Yaakob dari Universiti Malaya berkata, penggubalan akta baharu itu condong usaha kerajaan mengurangkan kos perbelanjaan tahanan dan operasi penjara. Mustahil satu RUU baru digubal semata-mata nak bebaskan Najib, katanya. Takkan memperjudikan tahanan lain untuk hanya seorang sahaja. Kalau kerajaan atau UMNO nak bebaskan Najib, sudah semestinya telah dilakukan menerusi pembuktian titah addendum yang dikatakan wujud. Tapi sehingga sekarang masih lagi tiada disahkan oleh mana-mana pihak, katanya kepada FMT. Sementara itu, pakar undang-undang Muzaffar Shah Malou dari Universiti Sains Islam Malaysia berkata, kerajaan perlu menjalankan kajian mendalam supaya tiada isyarat salah mengenai komitmen kerajaan membenteras jenayah. Menurutnya, kerajaan perlu mengenal pasti banduan dibenarkan memohon tahanan rumah tidak disabit jenayah berat melibatkan kepentingan awam dan negara. Kes-kes melibatkan jenayah berat seperti bunuh, keganasan, jenayah seksual, rasuah, pecah amanah dan salah guna kuasa tidak patut diberikan tahanan rumah. Tahanan rumah ini sepatutnya diberikan kepada kes kurang berat serta tidak melibatkan kepentingan awam dan negara sahaja, katanya. Dalam pada itu, pakar perlembagaan Wan Ahmad Fauzi, Wan Hussein dari Institut Antarabangsa Pemikiran Islam dan Tamadun Universiti Islam Antarabangsa Malaysia berkata, hukuman perlu mengandungi aspek pemulihan akhlak seperti bimbingan dan syarat tertentu agar tujuan dan falsafah sesuatu hukuman itu kekal. Tegasnya, RUU itu perlu mengandungi syarat ketat agar tidak dilihat sebagai satu keistimewaan. Beliau berkata tahanan rumah tidak boleh disempitkan, malah diperluaskan takrifannya di pusat pemulihan akhlak, pusat bimbingan agama dan pusat latihan. Tahanan itu mestilah mempunyai aspek kawalan mencukupi dan tidak disempitkan tempat tahanan hanya di rumah, katanya. Beberapa pihak termasuk ahli Parlimen Pasir Gudang, Hassan Abdul Karim turut mempersoal sama ada langkah itu persiapan awal bagi membina persetujuan awam meminda undang-undang untuk meringankan hukuman bagi golongan elit tertentu. April lalu timbul pendedahan terdapat titah tambahan dalam pengampunan diraja bagi membolehkan Najib menjalani baki hukuman penjara 6 tahun di bawah tahanan rumah. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda